Okey. Kaitan dengan soalan-soalan sebelum ni, okey, yang pertama, rajah yang dia bagi ni memang tak lengkap lah. Dan kalau awak tengok, rajah menunjukkan pelalantai, pandangan hadapan, pandangan sisi kanan yang tidak lengkap. Okey, daripada rumah kediaman setingkat. Lengkapkan garisan bumbung pada pelalantai itu. So, awak kena lengkapkan dulu. Okey, lepas tu pintu berengsel, lepas tu dia bagi tahu butiran yang pertama ni, P ni adalah pintu berengsel, lepas tu T1 ni tingkat gelangsang merufuk. Okey, lepas tu dan seterusnya tingkat rang kaca, okey, dan rang kaca tetap. Okey, tengok. Ini kalau awak nak lukis lah. Okey, kalau awak nak lukis, biasanya kita akan start daripada bumbung dulu. Okey, lepas dah bumbung baru kita buat dinding dia. Okey, tapi dalam kes ni dia dah separuh kan, separuh bumbung, separuh dinding. So, awak kena tengok dulu awak punya jarak. Okey, sebab awak nak bina ni. Okey, kalau tengokkan awak kena tengok jarak awak, kena ukur jarak awak daripada siapa orang masuk mingguan. Sekejap awak kena ambil jarak awak. Okey. Contoh kat sini dia tak bagi tahu jarak, tapi nanti bila projek yang kita nak buat nanti, kita akan dapati jarak diberikan. Okey. So kita akan start daripada sini, sama-sama lukis dengan saya. Okey, jangan nampak okay, saya nak dapatkan jarak dia. Sini jarak dia. Okey. So sini lah lebih kurang, ataupun awak boleh ukur lah pakai pembaris. Okey, lepas tu jarak dia lagi sini. Nampak? Saya dapat lebih kurang sini. Okey, awak boleh pakai awak punya jaga lukis nak ukur pakai pembaris pun tak ada masalah. Okey, sebab kat kes-kes macam ni maksudnya dia tak bagi awak jarak. So awak ambil jarak asal yang daripada lukisan sebelum ni. Yang sebelah ni. Okey. Lepas tu saya ukur lagi jarak. Okey. Kini kalau awak tengok awak buat macam satu kotak lah. Okey. Itu kalau awak nak kira nak ukur jarak lah. Okey, katakanlah awak tak nak ukur jarak Okey. Jangan terangkan dulu, okey. Okey, jangan terangkan dulu. Okey, awak katakanlah awak tak nak ukur jarak. Okey, kita ambil daripada sini. Okey, tengok saya buat. Cuk. Okey, nampak. Okey, ini kalau ukur jarak. Okey, ini satu lagi kaedah. Okey, kita buat isometri. Okey. Macam konsep isometri. Okey, hujung sini. Lepas tu kita ambil ujung-ujung. Okay, lepas tu kita buat 45 darjah. Nampak dia terkena kan? So dia tak cukup panjang. So awak kena panjangkan lah. Okay, maksudnya yang saya ambil ni memang bumbung lah. Bumbung dengan bumbung. So nanti katakanlah tadi tu saya ukur kan? Sekejap saya padam pula Ni bukan saya ukur. Okay, maksudnya saya ambil daripada unjuran daripada sebelah. Okay. Saya ambil daripada sini. Maksudnya nanti saya akan unjurkan. Okay. Saya akan dapat kat sini lah. Lebih kurang. Sini. So nanti saya terus buat garisan putus-putus. Macam itulah. Nampak? So yang ini pun tak payah ukur jarak. Awak unjurkan saja. Macam itulah. Okay. Okay. Boleh faham Ada beberapa kaedah. Itu kalau dia bagi awak pandangan hadapan. Kalau dia tak bagi, maksudnya awak kena ukur. Projek kita nanti bila naik sekolah, awak kena buat semua sekali. Start daripada kertas tu kosong hingga kertas tu ada isi. Itu band 6 tu. Okey. Sekarang kita nak tahu ni pula. Kita nak tahu kawasan sebelah sini kan. Okey. Kita nak tahu. Kita ambil lah unjuran dia. Unjuran daripada sini. Saya ke bawahkan sikit. Unjuran daripada sini. Okey. Nampak. Lepas tu unjur kat sebelah sini. Ni tak? Okey. Sekejap Okey. Okey. Nampak?
So, yang kat belakang ni nanti pun sama jugalah. Awak unjurkan. Okay, unjurkan. Cuma kena hati-hatilah kalau bawah ni sengit. Kan? Okay, kalau pembaris awak tu sengit, semua sengit nanti. Okay. Tapi sekarang ni nanti bila mula-mula kita akan belajar guna apa tu, belajar lukis pakai AutoCAD. Sebab awak pun dah okey kan AutoCAD. Ya. Lepas tu nanti kita akan guna teknik yang teknik tekapan lah. Itu memang cantik lah lukisan awak. Confirm cantik lah. Yang penting saya kena printkan untuk awak. Kalau macam ni dia tak ada unjuran kan. Awak kena pindahkan ukuran. Okay, yang ni kena pindahkan ukuran. Okay, yang penting nanti masa kita buat projek nanti awak naik sekolah, okay, awak kena belajar dulu. Nanti cuti sekolah saya bagi awak kerja. Awak kena buat lukisan guna AutoCAD dulu. Tapi kita pilih lah mana-mana objek lukisan kita ni. Okay, saya bagi awak gambar. Awak kena lukis balik gambar berdasarkan ukuran yang saya akan bagi. Macam tu je. Cuma nanti bila naik sekolah, gambar tu awak kena sendiri. Maksudnya setiap orang mempunyai gambar yang berbeza. Mempunyai pelan lantai, pelan pandangan yang berbeza. Awak design sendirilah. Ikut awak sendirilah. Cuma bumbung tak boleh bumbung yang pelik-pelik Awak kena ikut bumbung yang kat dalam buku teks. Sebab kita tak belajar bumbung yang pelik-pelik, nanti kita nak bina model. Kalau awak buat bumbung yang pelik-pelik, nanti model awak susah nak buat. Sebab bila kita nak buat model bumbung, kita guna konsep pengorakan sebab tu saya ajak pengorakan. Nak buat bumbung tu nanti kita kena konsep pengorakan. Okay. Sekarang dah dapat ni kan? Okay, cuba tengok. Yang ini bumbung limas. So, kalau bumbung limas, okay, kalau dekat pandangan atas, pakai 45 darjah. Okay, buat garisan binaan dulu. Okay, ini pun buat garisan binaan dulu lah. Macam tu. Okay, sebelah sini pun limas. Kalau dalam kes ni, saya tengok semua jenis bumbung adalah limas. Okay. Kalau katakanlah awak nak reka sendiri dekat atas, awak tak nak buat bumbung limas. Awak kata saya nak buat bumbung tebing layar. Okay, boleh. Boleh, tak ada masalah pun. Kan? Buatlah bumbung tebing layar. Sebab dia tak cakap kan, kawasan mana-mana bumbung apa, tak ada. Kita buat bumbung tebing layar. Okay. Ini contoh kalau gambar tu dah sedia ada lah. So nanti next time, mesti lagi hebat awak punya design kan. Sekarang, okay, masalah sekarang ni adalah gambar awak ni tak sempurna tau. Sebab kawasan ni kita tak nampak dia punya ketinggian, kat mana aluran air hujannya jatuh. Saya pun buat garisan binaan kan. Okay, sekarang awak tengok kat atas ni. Okay, tengok Tengok ni kan. Boleh nampak Okay. Satu lagi awak tengok yang ini. So, maksudnya nanti ni, ini, okay, dia adalah garis lurus saja. Okay. Kemudian, bila dia garis lurus, okay, dia garis lurus sampai mana? Awak tengok sampai mana dia berhenti Sini. Nampak? Dia berhenti sampai sini. Okay, lepas tu, tengok dia pergi ke kiri. Ini dia sampai sini kan? Lepas tu dia pergi macam ni. Nampak? Okay, kita boleh habis lagi ni. Okay, nampak Dia pergi macam ni. Dia dekat sini. Saya tak tahu macam mana nak explain kat awak. Okay, tapi awak tengok dia ada garis pertemuan kat sini. Ni kena hati-hati ni. Garis pertemuan kat sini. Okay. Kalau tak faham, awak tengok saya hitamkan ataupun saya terangkan kawasan bumbung yang sebenar. Okay, yang pertama, okay, ini bumbung limas. Ni, tadi tu garisan binaan kan. Okay, sekarang ni saya tunjuk garisan objek Okay. Okay, lepas tu ni pula. Okay. Terus. Okay, kemudian dia ada ni, kawasan ni. Dia terus jumpa dekat sebelah sini. Boleh nampak? Okay, kemudian dia terus sini. Tapi awak kena ingat. Awak kena tunjukkan. Dia ada satu kawasan ni macam saya hari tu tertinggal kan. Sebab aliran air hujan ni. Nampak? Aliran air hujan. Awak kena tunjukkan ni. Garisan ni. Okay. Barulah dia sempurna sikit. Okay, lepas tu.
Buat lagi. Sebab nanti cabaran awak pertama adalah nak buat bumbung je. Bumbung je cabaran awak. Yang lain semua awak okey. So nanti design awak pun akan jadi macam tu. Awak akan sekar, kita semua akan sekar bila nak tentukan bumbung. Bumbung tu kita akan macam susah sikit lah nak tentukan. Okay. Okay. Saya pun tak pasti kenapa saya punya lukisan macam ni, sama ada gambar dia ke atau apa. Okay, kalau awak tengok betul-betul, sepatutnya titik saya ni kena dekat sini tau, tiang ni. Sepatutnya lah. Okay, tapi saya tak pasti pula kenapa, unjuran saya tak betul ke, ukuran saya tak betul ke. Tapi tak apalah, kita belajar je kan. Saya tak pasti kenapa berlaku dekat sini. Kalau ikutkan unjuran semua yang saya buat betul, okay, nanti kalau awak buat, tengok jugalah. Kalau tak sama macam saya, mungkin saya lah yang salah. Okay. Sebab patutnya titik ni mesti berada kat tiang. Titik ni mesti berada kat tiang. Okay. Tapi tak apalah, kita teruskan saja. Okay. Kemudian kita dah dapat yang ni kan. Dia ada dua ketinggian. Ni maksudnya ada dua ketinggian. Ni lebih tinggi daripada depan. Okay. Masalah dekat belakang. Okay. Kat belakang ni, kita tak boleh buat bumbung tebing layar. Sebab gambar dia, gambar sebelah sisi kanan dia adalah bumbung bumbung limas. So, kita dah buat bumbung limas lah. Okay. Bumbung limas. Okay. So, kalau kita tengok, dia lurus saja macam ni. Okay. Lurus saja. Lepas tu, okay, maksudnya kita kena buat bumbung limas lah. Lurus saja. Saya buat garis bendaan dulu. Okay. Lepas tu, dia masuk sebelah sini lah. Okay. Cuma kita kena tunjukkan yang satu lagi ni. Celah-celah dia ni untuk apa? Laluan air hujan dia lah. Inilah. Okay, satu lagi ini. Ini pun sama ni. Patutnya dia bertemu. Okay. Okay. So, bila kita terangkan. Okay. Kita terangkan. So, nanti dah daripada sekarang, awak dah boleh kumpul design rumah awak lah. Mana yang paling cantik, awak buat. Jangan dua tingkat kita belajar setingkat. So, awak kumpul design rumah yang setingkat lah. Awak rasanya awak boleh Google search dia kot rumah macam tu kan. So sebab kita nak pastikan setiap rekaan tidak sama antara satu sama lain. Okay, ni dia. Ni, okay, dah jadi. So sama. So nanti kita pun akan jadi macam tu jugalah. Kita akan buat ni bumbung sama dan ketinggian berbeza. Okay. Lepas kita dah buat bumbung, barulah tengok. Sekarang ni senang lah sebab dia dah bagi awak apron. Ni apron. Apa yang awak kena buat adalah dinding. Okay, dinding awak kena buat. Dia tak ada tiang ni, rumah dia tak ada tiang. So lagi senang lah, tak ada tiang kan. Terangkan saja. Okay, rumah ni sangat simple. Jangan ambil design rumah yang ni pula. Saya nak rumah awak sendiri. Okay. So logiknya rumah awak, okay, kalau logik awak jangan ambil rumah yang mengarut pula. Okay, logiknya rumah awak mesti ada ruang tamu. Okay, ruang tamu awak mesti ada pintu kalau macam gini, dia mesti ada pintu berengsel tanpa jenang tengah. Ini awak boleh dapat tahu kat sini ruang tamu. Itu logiknya logiknya. Dan biasanya logiknya kalau dekat Malaysia ni, ruang tamu awak ni dekat-dekat dengan apa? Foyer ke, tempat parking ke, apa ke, pun sama jugalah. Okey. Ataupun dekat dapur sebelah belakang. Itu logik di Malaysia lah. Okey. Logiknya lah. Lepas tu dekat belakang, kalau dekat sini, kita boleh tahu tau. Ini bukan dapur. Sebab dapur logiknya mesti ada pintu keluar. Okay, kenapa? Katakanlah ada tetamu kat sini kan, awak nak simpan barang daripada luar, awak tak payahlah lalu dekat tetamu. Nanti tetamu nampak barang-barang awak kan. So, dia akan lalu daripada pintu belakang. So, bila awak nak label, awak kena tengok. Oh, ini adalah dapur. Okay, so dekat sini, awak tengok T3, ram kaca tetap. So, logiknya ram kaca tetap ni untuk dekat mana? Untuk dekat toilet. So, ini adalah bilik air. Jangan tulis toilet, bilik air lah. Okay. Okay, ni bilik air, ini dapur. Okay.
Tapi saya tak nampak. Saya rasa plan ni pun salah sebab dia tak ada ni, dia tak ada gerbang. Sekarang macam mana awak nak pergi dapur? Awak tengok gambar ni pun salah jugalah. Sepatutnya mestilah nak daripada ruang tamu nak pergi dapur ke nak pergi mana mestilah ada pintu ni, macam tak tahulah ni rumah apa ni Dia tak ada laluan nak pergi dapur. Okey? Logiknya mestilah ada ruang kan. Sekarang ni dinding semata-mata, okey? Patutnya awak kena tunjukkan satu pintu gerbang. Kalau awak tengok dekat dalam awak punya buku, okey, simbol pintu gerbang, dia tak ni lah. Dia tak garisan dia tak maksudnya tak padu lah, dia hidden line. Okey, macam ni lah. Dia ada hidden line macam tu. Ni adalah pintu gerbang lah. Okay, maksudnya nak pergi dapur mesti melalui pintu gerbang. Okay, so kalau tengokkan logiknya rumah kat sini tak cukup lah. Awak masuk, lepas tu jumpa dapur, lepas tu ada satu bilik je. Jauhnya bilik dengan toilet kan. Okay. So bila next time awak design bumbung dulu, lepas tu awak fikirkan isi dalam dia tu macam mana. So bumbung yang akan memainkan peranan rumah awak cantik ke tak. Okay. Lepas tu sini dah jadi apa? Lepas tu baru awak dah fikir bumbung, awak nak letak bumbung jenis apa, ketinggian dia macam mana. Baru awak fikirkan lah. Awak nak berapa bilik. Saya nak awak buat 3 bilik. Satu master room, 2 lagi bilik biasa. Lepas tu toilet, saya nak sekurang-kurangnya ada 2 toilet. Satu dekat master bedroom, satu tempat lain. Nak letak 3 pun boleh kalau muat. Okay, sekarang kita tengok. Yang ini awak kena lengkapkan sendirilah. Saya rasa saya tinggalkan awak sampai sini kot. Kan? Takkanlah semua saya nak buat kan. So saya tinggalkan awak sampai dinding. Awak kena lengkapkan sendiri untuk simbol-simbol yang seterusnya lah. Okay. So yang ini sama. Dah dapat dinding, terangkan dia. Okay. Okay, ni saya lupa nak buat. Okay, ni pun sama. Saya lengkapkan sampai dinding. Okay, nanti pintu awak kena tengok macam mana saya ajar itu. Mesti ada tinggi. Nak buat pintu, mesti ada tinggi dia. Tinggi apa? Tinggi lantai. Tak boleh buat suka-suka je. Nanti habuk tu masuk dekat dalam rumah. Habuk daripada luar tu, kalau awak buat pintu awak tu setinggi paras lantai luar rumah awak, nanti rumah awak masuk habuk. Itu logiknya lah. Okay, logiknya macam itulah sepatutnya. Okay, ni saya rasa okay. Okay, ni saya dah buat. Okay, ni dinding lah. Okay, ni dinding. So, nanti awak kena letak. So, kat sini macam mana nak buat aras lantai? Okay, sekarang dalam soalan dia tak bagi tahu kan aras lantai. Dia tak bagi tahu pun aras lantai. So, cara dia awak buat-buat je lah. Jangan terlampau tinggi, jangan terlampau rendah sangat. Okay, awak buat-buat saja berapa-berapa. Yang penting aras lantai tu ada. Lahan je awak tarik garisan awak. Jangan terlampau tinggi sangat lah. Awak agak-agak je. Okay, awak agak-agak. Awak buat. Lepas tu kan, ni yang saya nak tekankan kat awak ni. Okay, sekarang ni, lukisan sebelum-sebelum ni dia dah bagi kotak siap-siap kan. Tapi sekarang ni dia tak bagi awak kotak siap-siap. Macam mana awak nak buat? Okay, yang pertama awak tengok kata tingkat rang kaca tetap kan. Tingkat rang kaca tetap. Satu lagi, tingkat rang kaca boleh laras 900 daripada aras lantai. Nampak? Ukuran aras lantai dia tak bagi, tapi kita dah tentukan tadi sendiri. Okey. Sekarang ni, contohlah saya tunjukkan satu contoh, nanti awak buat yang lain. Okey, contoh saya nak buat satu tingkat rang kaca. Nombor 2. T2. Sini T2 tau. Okey, saya buat kotak dia, nanti bingkai dah awak buat. Okey, yang pertama saya kena tentukan dulu dia punya apa? Besar tingkat dia tu. Okey. Okey. Okey, lepas tu dia kata dia cakap kat sini 900 okey daripada aras lantai. 900 daripada aras lantai. So awak kena ukur 900. Okey, 900 awak kat mana daripada aras lantai kan. Okey, awak punya tinggi tingkat gelangsang mengupuk ni. Okey, kat sini 900 awak. Sikit je daripada aras lantai. So kalau saya pakai ni 900. Tengok
Ni 1, so 900 dekat sini. Ni nampak tak? Ni 900. Ni 900 lah. Lepas tu daripada aras lantai ukur ni. Macam tu lah. Ni pun sama. Daripada aras lantai ukur. Kita kalau sini lah. Okey, sini. Saya dapatlah lebih kurang macam ni kan. Daripada aras lantai. Okey, sekarang cuba awak tengok soalan ni. Dia kata 1200 darab 1200. 1200 awak. Ni 1200. Nampak tak? Ni. Ni kan? Ni 1200. Awak tengok 10.2. Okey, darab 10.2. Ni kan? 10.2. Besar betul ni. Nak, saya kena pakai 10.2. Okey, ni 10.2 saya tau. Okey, saya ukur kat sini. Kecil sangat kan? 10.2. So dia akan jadi macam ni. Ni yang kita nak buat nanti ni. Kita ukur satu-satu. Nampak? Baru dapat kotak dia. Nanti selepas dapat kotak, awak kena sempurnakan dia punya simbol dia. Okey, kalau ni pula. Okey, pintu pula Okey, pintu. Okey, sekarang pintu awak, pintu berengsel tanpa jenang tengah. Okey, awak dah tahu tinggi dia berapa. Okey. Okey, awak tengok pintu berengsel tanpa jenang tengah. Okey, awak kena tengoklah simbol jenang tengah tu macam mana. Kalau kat sini saya buat. Okey, lepas tu ukuran dia ni. Tengok ukuran dia. 1500 darab 210. Okey, 1500 tu apa? Ni 1500 ni. Okey, ni. Nampak? Sorry. Okey, boleh tak? 1500 sini. Ini 1500. Okey, lepas tu dia kata 210. 210 ni lebar. 210 tu tinggi dia. Tinggi dia ni, okey, maksudnya awak kena ukur lah. 210. Kita ukur pakai jangka ni ya. Okey, 210. Okey, 2.1 cm lah. Okey, 2.1 cm. Okey, kalau awak tengok betul-betul, dia separas dengan ni tingkap. Okey, nampak? Dia separas dengan tingkap ni bingkai dia. Ingat kalau tak kalau pintu bingkai dia N saja. Nampak? N macam ni. Okey. Kalau tingkap bingkai dia O. Ingat O. Kalau gelangsa apa? OCC kan? OCC. Macam tu. Ini gelangsa. Nampak? Ni gelangsa. Awak kena cek balik. Gelangsa dia buka dua-dua. Cek balik dia punya simbol. Okay. Kalau ini pula, awak tengok saya unjurkan. Kita nak buat tingkat kat bilik air ni. Kalau ikut logik lah, tingkat rang kaca tetap memang dekat bilik air kan. Mana bilik air awak boleh buka-buka tingkap. Okey. Lepas tu dia kata tingkat rang kaca 1200. Okey. 1200. Kalau tengok kan dia kata tingkat rang kaca tetap ni dia tak bagi tahu dia punya tinggi dia daripada aras lantai. Okey, biasanya tingkat rang kaca ni lebih tinggi sikit daripada ni lah. Okey? Daripada ni lah sepatutnya lah. Betul tak? Kalau saya tersilap, sekejap sekejap saya cek ikut logik. Okey, betul. Dia sepatutnya lebih tinggi. Okey, tapi dia tak bagi tahu, maklumat tak lengkap. Okey, sekarang ni maksudnya tinggi yang saya cakapkan tu, dia dekat sini awak ambil tinggi daripada tingkap ni. Ini start tinggi awak punya tingkat rang kaca tetap. Dia dekat sini. Cuma dia kata 1200 darab 400. Ni dah 1200 lah. Ni dah 1200. Dia kata darab 400. Maksudnya dia punya tinggi lah. So 400 tu sangat kecil.
Sebelum 5 lagi. Kecil saja, nampak? Kat sini lah. Okay, kat sini. Kecil sangat. Sebelum 0.5 ataupun 0.4 cm. Macam tu lah. Sangat kecil lah. So nanti saya punya pembaris kecil pun tak ada. So nanti awak boleh guna pembaris awak lah. Sebab saya tak boleh pakai pembaris ni. Okay, oh ada. Okey ni. Okey ni. Nampak? Dia kena pakai kan cakap. Dia tak boleh pakai pembaris tebal. Kalau nak cantik, kena pakai pembaris kecil. Macam ni lah. So ingat, kalau tingkap, simbol dia O. Okay, simbol dia O. Saya buat bingkai. Nanti awak kena lengkapkan Itulah. Okay. So awak kena lengkapkan lah. Sampai habis. Sampai tingkap kat sini. Sebelah sini dah tak ada tingkap dah. Sini je ada pintu. Lepas tu dah tak ada tingkap. Okay? Boleh tak ikut? Okay, sikit. Kita ada masa lagi sikit. Okay, nanti awak lengkapkan dulu. Okay, yang selebihnya awak lengkapkan. Saya